Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, insya-Allah minggu ni kita akan sambung pembelajaran kita bagi subjek Sains Kafah tahun 2, iaitu tajuk 5, Pertumbuhan Haiwan. Murid-murid diminta bersedia dengan buku Kafah Sains muka surat 23. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah di dalam surah Luqman ayat 10 yang berbunyi فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. yang bermaksud dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Okey, baik. Dalam ayat 10 surah Luqman ni menceritakan tentang Allah menciptakan makhluknya, iaitu haiwan, dengan berkembang biaknya haiwan tu. Dan dia hidup bergerak di muka bumi Allah. Allah turunkan hujan dari langit. Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang baik. Jadi semua ni Allah yang ciptakan. Okey, baik. Seperti yang telah kita pelajari dalam buku teks sains sebelum ni, haiwan berubah dari segi saiz dan berat semasa proses pertumbuhan, iaitu semasa proses haiwan tu membesar. Kebanyakan anak haiwan mempunyai rupa bentuk yang sama dengan yang dewasa, iaitu induk dia. Okey, ingat lagi tak apa itu induk? Okey, induk adalah ibu bapa haiwan. Tetapi ada juga yang rupa bentuk anaknya tidak sama dengan induknya. Okey, mari kita tengok proses pembiakan haiwan. Okey. Proses pembiakan katak. Okey, sebelum katak menjadi seekor katak, dia akan bermula dengan berudu. Telur. Telur kemudian menjadi berudu. Okey, lepas jadi berudu yang tak ada kaki, dia akan keluar dengan 2 kaki dulu. Kemudian 4 kaki. Kemudian dia jadi anak katak. Seterusnya dia akan menjadi katak dewasa. Okey, beza tak tengok? Daripada telur ni boleh berubah menjadi seekor katak yang ada mata, yang ada mulut, yang ada kaki, yang boleh melompat. Okey, seterusnya kita tengok proses pembiakan rama-rama. Bermula daripada telur, kemudian rama-rama bertukar menjadi larva. Kemudian menjadi kepompong, seterusnya keluar daripada kepompong menjadi rama-rama yang cantik. Tengok dua proses yang berbeza. Anak dan induknya juga berbeza. Tengok betapa hebatnya ciptaan Allah ni. Cuba murid-murid fikirkan, boleh ke manusia buat macam ni? Hanya Allah sahaja yang boleh menciptakan makhluk yang istimewa seperti kita semua. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat rupa bentuk haiwan yang tidak sama dengan induknya. Okey, sebahagian haiwan seperti yang kita pernah pelajari sebelum ni. Okey, cikgu kata sebahagian haiwan dia akan sama rupa dengan rupa anak dan induk sama.
sebahagian haiwan yang lain ada rupa haiwan ibu dan anak berbeza. Okey, mari kita tengok haiwan yang tak sama dengan induk dia. Okey, haiwan yang pertama ialah rama-rama. Okey, rupa dia selepas menjadi telur dia akan jadi larva. Kemudian dia membiak menjadi rama-rama. Okey, berbeza kan? Daripada larva ni boleh bertukar menjadi rama-rama yang cantik. Okey, seterusnya haiwan yang kedua iaitu lalat. Okey, lalat ni bermula dengan seperti cacing. Okey, cacing daripada dia cacing dia membiak menjadi seekor lalat yang boleh terbang, yang boleh hinggap dekat makanan, yang ada mata besar dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya haiwan yang tidak serupa dengan anak dan induknya ialah kumbang tanah. Okey, kumbang tanah ni, okey. Sebelum dia menjadi kumbang tanah, dia mula-mula menjadi seperti ulat. Okey, macam kita pilih tadilah. Kemudian dia berubah menjadi kumbang tanah yang keras, cengkerang, bukan cengkerang. Cengkerangnya yang ada 4 kaki, ada mata besar. Dua perbezaan yang ketara. Okey, nak kata hebatnya ciptaan Allah ni. Allah boleh berubah daripada yang macam gini boleh berubah menjadi macam ni. Allahu akbar, subhanallah. Okey, seterusnya katak. Okey, ni yang seperti yang kita tahulah. Okey, daripada telur dan berudu bertukar menjadi katak. Tengok ni. Berudu ni tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, ada mata. Okey, tak boleh melompat. Dia boleh bertukar, dia membiak menjadi seekor katak yang boleh melompat, yang ada lidah panjang. Masya Allah, subhanallah, besarnya ciptaan Allah. Okey, mari kita tengok dua haiwan yang tidak sama terakhir yang tidak sama dengan induknya, iaitu lipas dan juga lebah. Okey, mari tengok lipas. Tengok ni. Macam ini adalah anak lipas, kemudian dia membiak menjadi seekor lipas. Okey, ada sebahagian lipas yang boleh terbang. Ada sebahagian haiwan lipas yang tak boleh terbang. Okey. Haiwan terakhir yang tidak sama dengan induknya ialah lebah. Okey, lebah ni dia macam cacing jernih. Kemudian bertukar menjadi seekor lebah yang boleh hisap madu dekat bunga. Okey, Masya Allah. Hebat sangat ciptaan Allah ni. Okey, baik. Sekarang kita terlihat pula rupa bentuk haiwan yang sama dengan induknya. Okey, antaranya ialah beruang dan singa. Lihat, anaknya sama rupa dengan induknya. Begitu juga dengan singa. Anaknya sama rupa dengan induknya. Seterusnya, haiwan yang sama rupa dengan induknya ialah swan. Tahu tak swan? Pernah tengok swan tak? Okey, swan ni lebih besar daripada itik. Okey. Dan juga kangaroo. Kangaroo rupa anaknya sama seperti induknya. Okey, baik. Antara haiwan yang terakhir yang sama rupa bentuknya dengan induknya ialah musang dan juga tenggiling. Okey, musang dan tenggiling ni dua-dua rupa anak dan induknya sama. Okey, sebahagian besar haiwan memang sama rupa dengan induknya. Sebahagian yang lain rupa anak dan induknya berbeza. Tapi kebanyakan haiwan sama rupa lah. Sama rupa.
sama rupa anak dan induknya. Berbanding haiwan yang tidak sama rupa dengan anak dan induknya. Okey, nak kata haiwan yang sama rupa dengan induknya ni lebih banyak berbanding haiwan yang tak sama rupa dengan induknya. Okey, boleh faham? Okey, baik. Seterusnya yang terakhir, murid-murid boleh buka buku Sains Kafah. Tengok dekat muka surat 28. Kenali nama Allah Asmaul Husna. Okey. Apa nama Asmaul Husna kita untuk minggu ini ialah Al-Hakim. Okey. Al-Hakim bermaksud yang maha bijaksana. Maha bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencipta dan memelihara segala kejadian dengan kerapiannya sebagai bukti kekuasaannya. Nak kata Allah buat semua, Allah cipta semua makhluk dia memang dengan sempurna, tak ada cacat celanya. Berbeza dengan ciptaan manusia. Okey, kalau ciptaan manusia ni, awak perhatikan, ciptaan manusia ni mudah rosak, cepat berkarat, tak tahan lama dan sebagainya kan. Tak sesempurnanya ciptaan Allah. Nak kata Allah ni maha bijaksana. Dia mencipta sesuatu tu dengan betul-betul rapi. Sebagai apa? Sebagai bukti bahawa Allah itu maha berkuasa. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Kita akan sambung pembelajaran kita untuk pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe.